Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'idna min syururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Ahlan kepada sahabat-sahabat semua, selamat petang. Salam pertemuan dalam pertemuan program Hamba Ilahi siri yang ke-147 bersama dengan saya Umar Aziz. Moga-moga pada program Hamba Ilahi yang mana kita akan sama-sama membaca, menghayati, sama-sama meneliti daripada karangan kitab Al-Adhkar Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, kita akan beroleh sedikit sebanyak pengajaran ibrah daripada kitab ini dan juga moga-moga bertambahnya sedikit sebanyak amalan dalam kehidupan seharian kita. Amin ya rabbal alamin. Ahlan, saya nak raikan sahabat-sahabat yang ada di ruang komen: Zimah Don, Aziza Izzah, Yaya Lia, Saria Siran, Norisah, Ija Rahman, Zabariyah, M. Nasir, Harun, Hardi Suhaimi, Norijah Daulah, Nurzimah Hasbullah, Laila Umar, Nurahim Sharif, Asyanun, Safia Sapian, Sa'idah Sa'id, Laila Umar, Zahini Wahid, Zubaidah Hanif, Karimah binti Abu Bakar, Nurazia Mukhtar, Zabaria Muhammad Yusuf, Nurul Hidayat, Saadiyah Hassan, Galid Spirit, Kati Khairuddin, Anna Sukaimi, Laila Umar, Rohida, Ruslina, Kamiza, Rodita binti Uthman, Ruziah Ma'aruf, Anita Maizan, dan juga Nasirun Ori, Kati Khairuddin, Hairina Nawawi, Azima, Hasliza, Aminah Hitam, Ummi Zaihadi, dan juga semua sahabat-sahabat yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang memberi salam. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Saya doakan moga-moga setiap daripada sahabat-sahabat berada dalam pemeliharaan Allah, dan yang paling penting berada dalam situasi tenangnya hati, tenangnya perasaan. Dan antara tujuan kenapa kita membaca kitab Al-Adhkar dan kita namakan program ini Hamba Ilahi adalah hanya dengan kita kembali kepada Allah dan kita ingat kepada Allah, itulah antara ubat utama untuk hati kita kekal tenang. Lalu manusia itu bila hatinya tenang, maka pada waktu itu dia punya keputusan pun adalah betul. Bila hatinya tenang, maka pada waktu itu ujian yang datang menimpanya, dia akan hadapi dengan tenang, dalam keadaan sabar, dalam keadaan pada waktu itu berusaha dan juga berserah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon sebaik sahabat-sahabat untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas setiap rakan-rakan yang lain, dan marilah sama-sama kita mulakan pertemuan kita dengan sama-sama kita perbetulkan dahulu niat. Moga-moga pertemuan kita adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه آمين آمين يا رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Ahlan ada yang kata jelas daripada nilai impian, ada yang kata jelas daripada Shah Alam, dan juga jelas daripada beberapa tempat yang lain. Terima kasih kepada yang memberi maklum balas. Saya harap suara saya adalah jelas. Saya harap suara saya adalah jelas. Lalu kita nak sambung daripada tajuk yang ada dalam kitab Al-Adhkar Imam Nawawi, iaitu tajuk zikir dan doa sebelum daripada tidur.
Semalam kita telah belajar beberapa doa, antaranya zikir astaghfirullah allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, dibaca sebanyak 3 kali sebelum daripada tidur. Kita telah belajar juga doa yang mengajar kita erti syukur. Alhamdulillahillazi kafani wa awani wa at'amani وسقاني والذي من علي فأفضل والذي أعطاني فأجزل الحمد لله على كل حال اللهم رب كل شيء ومليكه وإله كل شيء أعوذ بك من النار. Dan kemudian kita telah belajar juga bagaimana baginda Rasul sebelum daripada tidur, antara surah yang Nabi baca adalah surah Al-Isra dan juga surah Az-Zumar. Ini adalah secara ringkas apa yang kita telah pelajari semalam. Manakala pada hari ini kita telah tiba pada muka surat yang ke-193. Mohon sahabat-sahabat catatkan di ruang komen muka surat 193, riwayat yang ke-272. Muka surat 193, riwayat yang ke-272. Ini adalah antara zikir yang kita dah belajar pada zikir pagi dan petang. Maka di sini kita nampak, kata Imam Nawawi, terima kasih Ummi Zayhadi dan juga semua sahabat-sahabat yang lain. Lalu kita berada pada muka surat yang ke-193, zikir sebelum daripada tidur, pada riwayat yang ke-272. Terima kasih kepada yang share pada muka surat mana supaya memudahkan sahabat-sahabat yang baru join dan juga yang baru bersama. Sebab saya pasti setiap hari pasti ada orang yang mana kali pertama join, yang baru join. Lalu penting untuk kita catat muka surat yang keberapa, riwayat yang keberapa supaya mudah untuk dijadikan rujukan pada kemudian hari. Maka di sini kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, wa rawaina fi sunani Abi Dawud wa ghairihi bi isnadin sahih an rajulin min aslam min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Nawawi, kami telah meriwayatkan dalam Sunan Abi Dawud dan juga kitab-kitab selain daripada Abi Dawud. Apakah kitab-kitab yang lain selain daripada Abi Daud? Maka kata Ibnu Allan rahimahullahu ta'ala, sebenarnya riwayat ini kita telah belajar pada zikir pagi dan petang. Doa ini kita telah belajar pada tajuk zikir pagi dan petang. Lalu jom kita lihat riwayat yang keberapa yang ada menceritakan tentang a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita lihat pada tajuk zikir pagi dan petang. Sebentar kita lihat pada riwayat yang ke Bismillahilladzi asbahna asbaha. Okey. Lalu kita telah baca pada riwayat yang ke A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kata Ibnu Allan, kita telah belajar ini pada zikir pagi dan petang. Subhanal Malikil Quddus, kemudian Ayatul Kursi, surah Al-Hasyr, kejap lagi akan tiba pada tajuk surah Al-Hasyr. Ya Hayyu Ya Qayyum, bismillahi ala nafsi, raditu billah. Allahumma salli ala sayyidina a'udzubillahi samiil alim. Okey. Allahumma afini. Okey. Ini apa? Allahumma inni a'udzubika biwajhikal karim. Raditu billah ushiduka fatiras samawat. Bismillahilladzi amsayna wa... Okey, riwayat yang ke-208, meminta maaf, muka surat 169, betul. Terima kasih kepada sahabat yang share. Riwayat yang ke-208 sebenarnya kita telah belajar. Riwayat yang ke-208.
Lalu kat situ disebutkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Daripada Abu Hurairah yang mana daripada riwayat Imam Muslim, dan kita catatkan juga di situ bahawa riwayat ini ada daripada riwayat Imam Tirmizi. Cumanya di sini dibawa dengan riwayat daripada Abu Daud, daripada Sunan Abi Daud. Maka riwayat yang sama. Maka jom kita lihat. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, riwayat 208 muka surat 169. Maka kita lihat pada riwayat 272, riwayatnya sama. Dalam Sunan Abi Daud dan selainnya dengan sanad yang sahih, seseorang yang masuk Islam. Ini terjemahnya salah. Yang mana dia punya perkataannya sepatutnya berbunyi anna rajulan min aslam. Min aslam, aslam itu nama kabilah, bukanlah maksudnya orang tu masuk Islam. Lalu ambil pen sahabat-sahabat, kerana terjemah ni salah, mungkin salah cetak ataupun ada pelbagai kemungkinan. Lalu apakah terjemah yang ada? Seseorang yang masuk Islam. Salah terjemahnya, kerana perkataan bahasa Arabnya adalah an rajulim min aslam. Aslam itu bukanlah masuk Islam. Aslam itu maksudnya daripada kabilah Aslam, daripada kabilah Aslam. Lalu apakah terjemahannya? Seseorang dari kabilah Aslam, daripada kalangan sahabat Nabi SAW berkata. Lalu tak disebut siapakah nama orang ini. Lalu kena betulkan yang masuk Islam itu gariskan, tulis di atasnya dari kabilah Aslam. Daripada kabilah Aslam. Aslam itu nama kabilah, bukannya menggambarkan orang tu masuk Islam. Daripada kalangan sahabat Nabi SAW, kata sahabat yang daripada kabilah Aslam ini, aku duduk di samping Nabi SAW. Maka datang seseorang daripada kalangan sahabat, lalu berkata, ya Rasulullah, wahai utusan Allah SAW, ludirtul laylah falam anam hatta asbahtu. Wahai Rasulullah, semalam aku telah digigit sehingga aku tidak dapat tidur sampai ke pagi. Maka Nabi SAW pada waktu itu bertanya, muka surat 194, binatang apa yang telah menggigit kamu? Maka lelaki itu pun yang mengadu itu menjawab, al-aqrab, wahai Rasulullah, yang telah menggigit aku adalah kala jengking. Maka Nabi SAW bersabda kepada dia, Nabi ajar kepadanya apakah yang patut dibaca. Maka Nabi SAW bersabda, ama innaka law qulta hina amsaita. Sabda Nabi SAW, sekiranya engkau membaca ketika mana pada waktu petang zikir berikut. Zikir apa? A'udzu. Sama-sama sahabat ikut. Kita baca terus sebab kita pun berada pada waktu petang. Sama-sama sahabat ikut. A'udzu bikalimatillah at-tammat min syarri ma khalaq. Nak baca berapa kali? Yang baca sebanyak 3 kali. Kita lihat yang mana pada riwayat 208 pada baris yang hujung ditulis di situ, diriwayatkan dalam kitab Ibn Sunni dan juga At-Tabrani dan juga Ad-Darimi, hendaklah dibaca 3 kali. Salasa. Walaupun dalam Sahih Muslim tak disebut berapa kali, dalam Sunan Abi Daud yang kita sedang baca tak disebut berapa kali. Namun pada muka surat 169, ketika mana kita telah bicarakan bab ini di sana, maka Imam Nawawi telah membawakan riwayat Ibn Sunni, dan kata Ibn Hajar, riwayat itu ada juga dalam Ad-Darimi dan juga At-Tabrani, di mana adanya perkataan salasa, hendaklah dibaca 3 kali. Lalu jom kita baca lagi 2 kali. A'udzu bikalimatillah at-tammat min syarri ma khalaq. Last kali ketiga. A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Apakah terjemahannya? A'udzu, aku berlindung, bi, dengan, kalimatillah, kalimah-kalimah Allah, at-tammat, yang sempurna. Berlindung daripada apa? Min, daripada, syarri, kejahatan, ma khalaq, apa-apa yang telah diciptakan oleh Allah. Kita minta berlindung daripada kejahatan semua makhluk, sama ada ianya berbentuk kalajengking yang menyengat, sama ada ianya berbentuk syaitan yang tak boleh dilihat, dan apapun bentuk, kita minta perlindungan daripada kejahatan semua makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala.
Lalu barang siapa yang membaca ini pada waktu petang, sabda Nabi SAW, lam tadurraka syai'un insya-Allah. Apakah terjemahannya? Pasti tidak akan ada sesuatu pun yang membahayakannya apabila Allah Subhanahu wa taala mengkehendaki. Lam tadurrak, tak ada benda yang boleh membahayakan kamu. Bila seseorang itu istiqamah membaca pada waktu petang, a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Lalu riwayat ini pada riwayat 272, riwayat daripada Abu Daud. Namun pada riwayat yang ke-208 muka surat 169 dinukilkan daripada Sahih Muslim. Namun pada kedua-dua riwayat ini tak disebut berapa kali. Sebab itu pada muka surat 169 Imam Nawawi membawakan riwayat daripada Ibn Sunni, dan juga ada juga dalam riwayat At-Tabarani dan Ad-Darimi bahawa hendaklah zikir ini dibaca berapa kali? 3 kali. Tadi kita dah baca sama-sama. Namun selepas daripada ini sahabat-sahabat kena amalkan, kena istiqamahkan insya-Allah. Kerana dah kali kedua zikir ni datang dalam bab ini yang sepatutnya kita dah mula untuk istiqamahkan insya-Allah. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, apa kata Imam Nawawi pada perenggan seterusnya? Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa rawaina aidan fi sunani Abi Daud wa ghairihi min riwayati Abi Hurairah wa qad taqaddama riwayatuna lahu an sahih Muslim fi bab ma yuqalu inda as-sabah wal masa. Kata Imam Nawawi, kami riwayatkan juga hadis di atas dalam Sunan Abi Daud dan selainnya. Apakah kitab yang selainnya? Sahabat-sahabat boleh catat pada perkataan selain pada riwayat 273. Contohnya riwayat Tirmizi pun ada riwayat ini. Riwayat At-Tabarani pun ada riwayat ini. Riwayat Ad-Darimi pun ada riwayat ini. Riwayat Ibn Sunni pun ada riwayat ini. Dan selainnya daripada riwayat Abu Hurairah. Riwayat ini telah diriwayatkan daripada Sahih Muslim dalam bab zikir-zikir pada waktu pagi dan petang. Para sahabat-sahabat yang ada kitab boleh catat di situ, iaitu muka surat 169, riwayat yang ke-208. Supaya kita dah tak lupa dah. Kita catat kat mana? Kat muka surat 169. Hadis riwayat yang ke-208. Nanti kita boleh rujuk ketika mana kita lihat muka surat 169. Lalu ini adalah kali kedua kita belajar zikir ini. Kalaulah ada yang masih lagi belum amal, mungkin ini adalah peringatan supaya kita dah mula amal. Dah 2 kali belajar, takkanlah tak amal-amal lagi. Dibawa dalam dua bab yang berbeza. Okey, timbul soalan, kenapa Imam Nawawi membawa zikir-zikir pagi dan petang pada tajuk sebelum tidur? Dia punya soalan yang ditimbulkan oleh para syurah. Contohnya Ibnu Allan dalam kitabnya Al-Futuhatur Rabbaniyah. Zikir-zikir yang sangat jelas disebut pada riwayat itu bahawa Nabi SAW suruh baca, amalkan pada waktu pagi dan petang. Kenapakah Imam Nawawi bawakan zikir-zikir ini pada tajuk zikir sebelum daripada tidur? Apakah tujuannya? Maka sebab itu disebutkan di sini. Okey. Kata Ibnu Allan, maka wa yu'khadhu min zikril musannif hadzal khabar, diambil pengajaran daripada kenapa Imam Nawawi membawa zikir ini pada bab zikir sebelum daripada tidur. Padahal sangat jelas ini adalah zikir yang patut dibaca pada waktu petang ataupun waktu pagi. Apakah yang kita boleh ambil pengajaran? Bahawa yutlabu dituntut indan naum, ketika mana waktu tidur juga, untuk membaca zikir-zikir pada waktu petang. Zikir-zikir pada waktu petang, kalaulah belum baca, maka dituntut untuk baca walaupun selepas daripada tidur. Dituntut. Itu pengajaran dia. Sebab itu kita perasan pada bab zikir sebelum tidur ni, ada beberapa kali Imam Nawawi dibawakan zikir-zikir yang sepatutnya dibaca pada waktu petang. Apa tujuan dia?
nak memberi pemahaman kepada kita, walaupun zikir ini sepatutnya dibaca pada waktu petang, namun kalaulah tak sempat, kalaulah kerana kesibukan, ianya mesti dibaca walaupun sebelum daripada tidur. Okey, adakah sahabat-sahabat jelas tujuan kenapa Imam Nawawi bawakan zikir pada waktu pagi dan petang dalam tajuk sebelum daripada tidur? Itu adalah pandangan yang diutarakan oleh Ibnu Allan rahimahullahu ta'ala. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat, saya nampak ada beberapa orang yang baru join. Mohon jasa baik kepada yang baru join ataupun yang mana belum lagi share, untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas, tag rakan-rakan yang lain. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat. Kalaulah rasa adanya manfaat, maka pada waktu itu bantu untuk share dan juga kongsikan. Okey, riwayat yang ke-274. Riwayat yang ke-274, kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, warawaina, dan kami telah meriwayatkan, fi kitab Ibn Sunni, dalam kitab Ibn Sunni rahimahullahu ta'ala. Daripada siapa? Daripada sahabat Nabi Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Apa kata Anas bin Malik tentang amalan Nabi sebelum daripada tidur? Maka kata Anas meriwayatkan bahawa Nabi SAW berpesan, mewasiatkan kepada seseorang yang apabila salah seorang daripada kalian ingin tidur, maka bacalah keseluruhan surah Al-Hasyr. Bacalah keseluruhan surah Al-Hasyr. Kemudian sabda Nabi SAW, apabila engkau mati pada malam tersebut, maka engkau akan tergolong sebagai orang yang mati syahid. Tergolong sebagai orang yang mati syahid. Ataupun sabda Nabi, termasuk daripada kalangan penghuni syurga, perawi pada waktu itu syak, sama ada maksud Nabi SAW adalah tergolong daripada kalangan orang syahid, ataupun maksudnya tergolong daripada kalangan orang-orang yang pada waktu itu adalah ahli syurga. Imam Hafiz Ibn Hajar ketika mana mensyarahkan akan riwayat ini, kata Imam Hafiz Ibn Hajar, maka riwayat ini adalah sebenarnya dhaif jiddan. Sanad dia adalah sangat-sangat lemah. Riwayat ini, riwayat Ibn Sunni daripada Anas bin Malik, adalah pada waktu itu daripada sudut sanadnya adalah sangat lemah. Namun kata beliau, walaupun sanadnya adalah lemah, namun hadis ini masih lagi boleh diamalkan kerana ianya ada sokongan daripada beberapa riwayat lain yang pada waktu itu menceritakan tentang amalan surah Al-Hasyr sebelum daripada tidur. Antaranya, kita telah belajar pada riwayat 268. Riwayat 268, bagaimana Aisyah menyebut, bagaimana Irbad bin Sariyah menyebut, Nabi SAW sebelum tidur akan membaca surah-surah Al-Musabbihat, dan antara surah Al-Musabbihat pada waktu itu adalah suratul Hasyr. Maka ada sokongan daripada contohnya riwayat 268. Begitu juga ada sokongan daripada riwayat contohnya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey, riwayat 226. Contohnya daripada riwayat 226 pada muka surat yang ke-176, bagaimana Nabi SAW bersabda daripada riwayat Imam Tirmizi, barang siapa yang membaca a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim sebanyak 3 kali disusuli dengan membaca penghujung suratul Hasyr, maka dia akan mendapat doa daripada 70,000 malaikat. Maka riwayat-riwayat seperti ini menjadi sokongan bagi riwayat yang kita sedang baca, riwayat 274, bahawa boleh diamalkan suratul Hasyr kerana ada disebutkan juga pada riwayat-riwayat yang lain. Walaupun secara khusus riwayat 274 ini, kata Hafiz Ibn Hajar, adalah riwayat yang lemah, namun apabila adanya sokongan daripada riwayat-riwayat yang lain, menjadikan riwayat ini dan juga amalan yang membaca surah Al-Hasyr boleh untuk diamalkan. Lalu
yang kita belajar kedua hari ini. Yang kita belajar adalah baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq berapa kali? 3 kali. Takkan ada benda mudarat yang mengganggu dia. Kemudian yang kedua kita belajar pada hari ini adalah membaca suratul Hasyr, riwayat yang ke-274. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join, mohon jasa baik untuk bantu share, sebarluaskan, kongsi tag rakan-rakan yang lain. Moga-moga lebih ramai yang dapat mempelajari ataupun mengikuti amalan-amalan sebelum daripada tidur daripada kitab Al-Azkar Imam Nawawi ini. Ahlan-ahlan, ada yang kata dah mula amalkan, tahniah, istiqamahkan kepada yang telah mula amalkan. Riwayat yang ke-275. Riwayat yang ke-275. Ini adalah doa. Lalu kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, warawaina, dan kami telah meriwayatkan fi sahihi Muslim, dalam sahih Muslim. Lalu kata Imam Nawawi, kami telah riwayatkan dalam sahih Muslim. Kata Hafiz Ibnu Hajar, lalu riwayat ini ada juga dalam 2 kitab yang lain. Lalu Imam Nawawi nukilkan daripada Sahih Muslim. Tapi kata Hafiz Ibnu Hajar, riwayat ini ada juga dalam riwayat yang lain. Contohnya, ada dalam riwayat An-Nasa'i. Ada dalam riwayat An-Nasa'i. Ada juga dalam riwayat Abu Ya'la. Lalu boleh tambah di situ, riwayat ini ada juga dalam riwayat Nasa'i dan juga dalam riwayat Abu Ya'la. Daripada siapa riwayat ini? Daripada sahabat Nabi Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, antara sahabat yang banyak meriwayatkan hadis daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah bin Umar bahawa dia memerintahkan seseorang yang mana apabila seseorang itu ingin tidur, Abdullah bin Umar dia suruh, kalaulah ada orang nak tidur, dia kata baca doa ini. Dan di hujung nanti kita akan nampak, kata Abdullah bin Umar, aku dengar seperti ini daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apakah doa dia? Jom sama-sama kita baca. Allahumma innaka khalaqta nafsi wa anta tatawaffaha laka mamatuha wa mahyaha in ahyaitaha fahfadha wa in amittaha ataupun amattaha faghfir laha. Allahumma inni as'alukal afiyah. Apakah terjemahannya? Adakah sahabat-sahabat ikut tadi? Okey, apakah terjemahannya? Terjemahannya adalah Allahumma ya Allah, innaka sesungguhnya dikau, khalaqta telah menciptakan, nafsi diriku. Ya Allah, engkau telah menciptakan aku, ya Allah. Allah telah menciptakan kita. Wujudnya kita di dunia adalah semata-mata ihsan daripada Allah, adalah ciptaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kita pada waktu itu menzahirkan rasa syukur kerana Allah telah menciptakan kita. Allah yang telah menjadikan kita. Allah juga mampu untuk melenyapkan kita, mengambil nyawa kita, mematikan kita. Sebab itulah kita baca seterusnya dalam doa ini, wa anta, dan hanya dikau, tatawaffaha, yang akan mengambil nyawa aku. Dan apabila telah tiba waktunya, ya Allah, maka engkau akan mengambil nyawa aku. Di sini sahabat-sahabat boleh catat, wa anta tatawaffaha. Maka di sini ada 3 pertemuan ta. Wa anta ta pertama, ta di situ ada 2 ta, 3 ta. Dan sebenarnya pertemuan 3 ta berturut-turut adalah berat bagi orang Arab. Sebab itu disebutkan di sini oleh Ibnul Jazari dalam kitab beliau Miftahul Hisan. Maka kata Imam Ibnul Jazari rahimahullahu ta'ala, dalam sebahagian riwayat ada riwayat dengan hanya 2 ta. Wa anta tawaffaha, bukan tatawaffaha. Lalu boleh juga dibaca wa anta tawaffaha, berdasarkan daripada catatan Imam Ibnul Jazari rahimahullahu ta'ala. Lalu kita mulakan doa ini dengan kita kata, ya Allah, engkau yang menciptakan aku dan engkau juga yang mengambil nyawaku.
Dan inilah antara kehebatan Allah Subhanahu wa taala, bahawa tidak ada yang menguasai hidup dan tidak ada yang menguasai mati. Tak ada yang boleh menghidupkan dan tak ada yang boleh mematikan kecuali hanya Allah. Sebab itu firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Furqan pada ayat yang ketiga, wala yamlikun, dan mereka tidak berkuasa, wala yamlikuna mauta, untuk mematikan, wala hayata, dan juga pada waktu itu untuk menghidupkan, wala nusyura, apatah lagi untuk membangkitkan. Lalu kita mengaku syukur pada Allah. Kita puji Allah bahawa yang menghidupkan dan yang mematikan hanya Dikau, ya Allah. Laka, hanya milik Engkau, mamatuha, untuk mematikan nyawaku ini, wa mahyaha, dan untuk menghidupkannya. Namun ya Allah, in ahyaitaha, jika Engkau pilih ketika mana tidur ini untuk memberi aku peluang lagi, untuk memberi kehidupanku lagi, fahfazha, maka peliharalah diriku ya Allah, nyawaku ini ya Allah, pelihara. Nak pelihara daripada apa? Maka disebutkan di sini, pelihara pada waktu itu daripada musibah. Nombor 2, pelihara daripada perkara yang boleh menjadikan Allah murka. Itu yang kedua. Yang ketiga, pelihara daripada kita melakukan perkara yang menjadikan kita layak menerima azab. Lalu itu maksud fahfazha, peliharalah. Kalau aku diberi peluang lagi untuk hidup, aku bangun lagi pada satu hari lagi yang baru, maka ya Allah, fahfazha, peliharalah diriku ini daripada musibah, daripada kemurkaan-Mu ya Allah, dan juga daripada perkara-perkara yang melazimkan azab. Namun ya Allah, jika dengan tidurnya aku ini, wa in amattaha, jika Engkau mematikan nyawaku, jika Engkau mengambil nyawaku, maka apakah permintaan kita? Faghfir laha, maka ampunilah ia ya Allah, kasihanilah ia ya Allah, dan ampunilah ia. Dan kemudian di hujung pada waktu itu kita doa secara umum, ya Allah, apapun keadaanku, sama ada Engkau kembalikan nyawaku untuk aku teruskan hidup, ataupun Engkau simpan nyawaku dengan Engkau mematikanku, kita minta apa jua keadaan kita, Allahumma as'aluka al-afiyah, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu afiyah. Sebab itu kata Ibnu Allan, doa afiyah sebenarnya doa umum untuk kedua-duanya. Sama ada hidup dalam afiyah, sama ada dijemput, diambil nyawa, maka matinya itu dalam keadaan afiyah, dalam keadaan yang baik. Maka ini adalah doa yang diajar oleh Abdullah bin Umar kepada orang-orang yang dia jumpa, dan di hujung riwayat kita nampak Abdullah bin Umar mengatakan, aku mendengar doa ini daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Riwayat yang ke-276 insya-Allah kita akan sambung esok insya-Allah. Riwayat yang ke-276 kita akan sambung esok. Lalu apa untuk sahabat-sahabat yang berada di Selangor yang mungkin kenal Ustaz Rizwan Rahmat, antara orang yang aktif juga dalam berkongsi ilmu, pergi ke masjid-masjid dan sebagainya. Beliau telah meninggal dunia seperti mana kebanyakan kita tahu. Marilah sama-sama kita mendoakan untuk beliau, kita hadiahkan sedikit sebanyak daripada ayat-ayat suci Al-Quran buat beliau, sama ada surah Al-Ikhlas 3 kali dan juga surah Al-Fatihah ataupun apa jua bacaan, dan kita hadiahkan untuk Al-Fadil Ustaz Rizwan Rahman insya-Allah selepas daripada majlis ini. Amin ya rabbal alamin. Kita jumpa nanti pada jam 9 malam di platform Telegram channel Kuliah Umar Aziz. Kalaulah ada yang belum join, jemput join Telegram channel Kuliah Umar Aziz. Kita nak share, nak juga buat perkongsian berkenaan tentang kisah sahabat Nabi SAW. Kita baru selesai cerita tentang Ibnu Abbas, dan malam ni kita nak cerita sahabat yang baru yang kita dah mulakan pun semalam. Moga-moga perkongsian ini bermanfaat. Jumpa jam 9 malam nanti dalam pertemuan di platform Telegram channel. Hanya perlu search Kuliah
UMAR, Kuliah Umar Aziz. Ataupun kalau sahabat-sahabat yang dah tahu namanya, bantu catat di ruang komen. Kalaulah ada di antara sahabat-sahabat yang mana ingin untuk membuat pembelian kitab Al-Azkar, maka boleh tekan link yang ada di ruang komen. Kalaulah ada di antara sahabat-sahabat yang ingin untuk membuat ibadah korban di Mekah juga, boleh untuk tekan link yang ada di ruang komen. Moga-moga bermanfaat pertemuan ini. Moga-moga ada kebaikan pertemuan ini. Moga-moga pertemuan ini ada sedikit sebanyak pengajaran yang kita perolehi. Yang pentingnya, bila kita dah belajar, kita mesti amalkan. Kita mesti bawa dalam kehidupan seharian. Dan antara cara untuk kita mudah amalkan adalah kita mesti kongsi. Kita mesti share. Kita mesti tag rakan-rakan yang lain. Lalu moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat, insya-Allah. Lalu kita jumpa lagi pada malam ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Jazakumullahu khairan. Jumpa malam ini, insya-Allah.